ya, bila duduk dalam masjid. Sepatutnya begitulah kak-kak kegembiraan kita duduk dalam masjid, bukan kegembiraan kita pergi shopping mall. Hari ni kalau shopping mall tak nak balik dia, sampai kena halau, balik nak tutup. Tapi jarang ke masjid. Okey, seronok tuan-tuan duduk dalam masjid. Tambah masjid bersih, cantik pula, masya-Allah. Beruntunglah tuan-tuan yang mengimarahkan masjid ni. Beruntunglah tuan-tuan yang mewakafkan harta tuan-tuan untuk pembinaan masjid ini. Tiap-tiap kali orang semayang, tiap-tiap kali orang i'tikaf, tiap-tiap kali orang mengimarahkan masjid ini, berpanjanganlah pahala kita. Walaupun kita hanya sumbangkan hari itu seketul bata je, itu pun Allah bagi mahligai pada kita dah dalam syurga. Untung tuan-tuan. Sebab tu bila saya diberitahu bahawa masjid ni nak buat lagi kutipan dana untuk pembesaran, tambah baik lagi, untuk besarkan tempat solat lagi, sebab tak muat. Alhamdulillah, insya-Allah saya kata saya datang. Sebab saya pun nak share juga, saya pun nak kongsi juga, saya pun nak dapat juga pahala wakaf tuan-tuan. Sebab kita takut ada satu hadis Nabi SAW yang sebut kepada kita tentang keadaan masjid di akhir zaman. Masajiduhum amira wa hiya kharabun minal huda. Kata Nabi, di akhir zaman masjidnya canggih. Masajiduhum amira. Oh, canggih, cantik, lebat, besar. Wahia kharabun minal huda. Tapi tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, tidak ada kebaikan di dalam masjid itu. Tuan-tuan perasan tak hari ni ada masjid yang tutup Sabtu Ahad? Tulis kat luar tu, cuti Sabtu Ahad, masjid ditutup. Astaghfirullahalazim. Dia tak tahu tuan-tuan, mati mana ada cuti. Ada malaikat maut cuti? Tak kerja malaikat? Dia apa ni? Orang Malaysia mana ada tuan-tuan? Malaikat buat kerja siang malam dia. Mati siang malam dia tak tunggu. Tapi masjid hari ni ada dijadikan ditutup masjid. Sebab Sabtu Ahad dia hanya buka Isnin Jumaat je tuan. Allah, inilah contoh masjid amira wa hiya kharabun minal huda. Tidak ada petunjuk dalam dia. Dulu kalau orang masalah, masjid adalah tempat untuk menyelesaikan masalah. Solat di dalam dia menenangkan jiwa. Tapi hari ini masjid bila solat menyusahkan jiwa pula. Kita tengah sembahyang sunat lepas isyak, Tok Siap dah tunggu kat pintu sah. Cepat sikit. Nasib baik kita tak jawab. Ya, sambil sembahyang. Dia bercakap bahasa tu. Cepat sikit, nak balik lah tu dia. Tambah malam ni ada final pula. Nasib baik Melaka tak masuk Ustaz. Kalau Melaka masuk final, gambar-gambar tinggal kita berdua Ustaz. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia boleh cakap. Cepat sikit. Kenapa jadi macam itu? Sebab kadang-kadang tidak merasakan kenikmatan duduk di dalam masjid. Terasa seronoknya duduk dalam masjid tidak ada. Jadi macam mana tuan-tuan nak menimbulkan balik bahawa masjid itu adalah rumah aku juga, selain daripada rumah Allah. Masjid itu adalah tempat aku. Kalau kita nak rumah kita bersih, kita juga nak masjid kita bersih. Kalau kita nak rumah kita cantik, masjid juga kita nak cantik. Kalau kita nak rumah kita imarah, masjid juga ada imarah. Kalau kita nak rumah kita itu menjadi tumpuan seronok anak-anak duduk dalam dia, kita juga kena menjadikan masjid adalah tempat dan tumpuan anak-anak karya untuk berseronok di dalam dia. Maka sudah pasti contoh yang paling baik untuk kita tiru ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak mengimarahkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Nombor satu yang boleh mengimarahkan masjid ini ialah orang yang beriman kepada Allah. Nak cari jalan macam mana nak menimbulkan perasaan iman kepada Allah, itu cara nombor satu nak bagi orang datang masjid. Maka nak terapkan iman pada manusia bila? Sejak dalam kandungan lagi dah. Sejak daripada kecil lagi dah tekankan iman. Saya suka tuan-tuan kalau masjid kita ni anak-anak muda ramai, anak-anak kecil ramai.
Tapi sayang, bila anak-anak kecil datang, kadang-kadang datang puasa masjid halang. Dia tulis kat pintu masuk, kanak-kanak di bawah 6 tahun dilarang masuk. Habis itu anak-anak dia ke mana? Main kat tepi jalan. Bawa masuk pun salah. Nanti dia kencing, ustaz. Tak payah bawa kapet semua. Tambah masjid tuan-tuan ni tiles dia cantik. Tiles yang dah berusia lebih 100 tahun. Biarkan dia di sana, anak-anak main. Kadang-kadang bila anak-anak main dalam masjid, tok siap marah pula, Hei! Lari budak-budak tu, berhenti kat pintu pagar tu, berhenti budak-budak. Pakcik tu orang Jepun tu. Biarkan mereka main supaya menimbulkan kecintaan pada mereka pada masjid. Ada yang tampar budak, terajang budak, dia lupa CCTV rakam dia. Tuan-tuan yang saya hormati, kita suka anak-anak muda yang datang, anak-anak TikTok. Sebab tu ustaz saya pun main TikTok tak? Sebab saya tahu pengaruh TikTok cukup bagus untuk anak-anak. Cukup hebat TikTok. Facebook ni orang tua-tua macam kita, ustaz. Ustaz tua lah, saya muda. Ustaz cakap tadi saya masih muda, ustaz. Padahal kita orang sebaya, ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak TikTok cukup hebat. Bayangkan kalau masjid pun main TikTok. Cuma tu imam tu janganlah buat. Bila dia nak sembahyang gini, TikTok gini-gini sembahyangnya. Siapa yang salah, ku tak tahu. Janganlah dia tu. Oh no, tak payahlah. Tuan-tuan, kita gunakan saluran TikTok ni untuk tarik mereka, saluran media tarik mereka mencintai masjid. Sebab tu saya tak heran hari ni anak-anak muda, mana-mana saya pergi, ustaz, anak-anak muda ikut. Rupanya geng stopak. Geng stopak, tuan-tuan, Masya Allah. Geng jeduk-jeduk, ketar-ketir nama dia, entah. Gunakan anak-anak muda inilah yang para, tuan-tuan. Anak-anak muda inilah yang kuat. Macam kita buat di Greek, yang datang semayang, tuan-tuan, kuliah maghrib, semayang maghrib macam semayang Jumaat. Masjid yang tuan-tuan nak pergi ke Kelantan, 60% orang-orang muda. Wah, terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut, tuan-tuan. Punya ramai yang anak muda. Pengurusi dia kata, ustaz, inilah kita buat. Kami mengadakan kempen, jadikan semayang subuh macam semayang Jumaat. Dan tak sangka, ustaz, yang paling ramai datang ialah anak-anak muda. Di Melaka ni pun saya dengar cerita ada masjid yang bagi basikal. Hadiah. Siapa yang semayang 40 pagi dapat basikal. Jom tuan-tuan, kena ada orang kaya sini. Hadiah 40 basikal. Untuk 40 orang yang datang semayang berjemaah setiap subuh selama 40 hari non-stop, anak-anak muda. Bukan kata anak muda semayang, anak tua pun datang. Bukan kata remaja, retua pun datang. Macam rasuah ya ustaz, lantaklah rasuah tak rasuah. Yang pentingnya kita menarik anak-anak muda untuk menghayati, mencintai di masjid. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab apa? Sebab di luar sana lagi seronok tarikan daripada masjid. Ada tarikan kedai kopi. Tuan-tuan tengok restoran tu, lampu warna-warni pun tahu dah. Itu adalah Tom Yam punya tempat. Seluruh Malaysia sama je. Atas pokok, bawah jabatan, bawah pokok, semua je lampu itu, kedip-kedip. Lampu tu saja dah menarik perhatian kita untuk singgah. Padahal tak ada orang pun, meriah dengan lampu je. Lampu tu saja kita dah tahu dah. Lampu hijau, lampu merah, lampu oranye, itu adalah kedai Tom Yam. Lampu untuk masjid, di mana tanda untuk masjid? Pengimarahan lampu saja. Sebab tu saya ada satu masjid di Taman Meru Ipoh, ustaz. Masjid dia daripada highway turun terowong, tuan-tuan nampak dah masjid ni. Sebab apa? Menara dia pasang lampu warna hijau. Masjid Taman Meru. Selalu kita tulis dekat mercu tanda Ipoh dekat gunung, Melaka, Terengganu, Allah selamatkan Terengganu, besar ya. Tuan-tuan tulis tu masjid. Sebab hari ni ada orang tak kenal mana satu masjid. Salah seorang dia saya singgah nak berhenti semayang. Tempat tu atas bukit, saya pun berhenti naik atas bukit. Turun balik tuan-tuan, rupanya tempat semayang orang Sikh. Serupa warna tuan-tuan. Saya terkena lah sekali hari tu. Aduh, nasib baik saya tak masuk tuan. Kalau tidak menung.
Tuan Sing tu. Apa saya datang sini? Oh, sudah tuan-tuan.